Okay, thank you. Sekarang ni akak dah cerita dah tentang akak punya perjalanan daripada Global Dream Ride 1 sampailah sekarang ni ada dekat Qatar. So tadi jawab soalan Encik nama apa ya? Mazrul. Cik Fazrul. Mazrul. Okey, lepas ini ke mana? So lepas ni esok akan masuk UAE, lepas UAE ke Oman and then back to UAE. Saya akan naik ferry dari Sharjah ke Bandar Abbas, Iran. And then lepas tu kalau Azerbaijan dah buka, saya masuk Azerbaijan. And then Georgia, Armenia. Patutnya plan nak masuk Rusia tapi tak boleh, Rusia perang. So saya akan ke Turki, follow the Black Sea punya coastal, jalan coastal dia. Lepas tu Bulgaria and then saya akan zigzag dekat Europe. Saya akan pergi ke Scandinavians, Finland, Sweden, Norway. Harap-harap dapat tengok Aurora dekat Cape. And then lepas tu back to Denmark, turun sampailah London. So itu planning sampai akhir tahun ini. And then stop for winter. Carilah mana-mana tempat saya nak hibernate 3 bulan. Dan lepas tu saya akan terbangkan motor insya-Allah dari London ke Toronto, Canada. And then saya akan continue ride ke Alaska. This time I'm hoping that saya boleh sampai, doakan saya boleh sampai ke penghujung utara Alaska iaitu Prudhoe Bay. So bila sampai Prudhoe Bay tak ada jalan dah. Itu yang paling-paling utara. Dan lepas tu saya akan repeat lagi sekali, turun sampai penghujung selatan dunia di Argentina, Ushuaia. Dan insya-Allah I'm hoping that saya cukup duit untuk cuba jejak kaki dekat Antartika. Dan lepas itu daripada Antartika saya akan hantar motor ke Australia. Dan dari Australia, dari Melbourne insya-Allah sampai Darwin. Kemudian dari Darwin saya akan cross ke Timor Leste. And then Timor Leste and then island hopping dekat Indon sehinggalah Sumatra. And then sampai ke Tanjung Balai, Asahan dekat Medan sana. Kemudian sampai ke Port Klang. So perancangan on paper macam itulah. Sama ada Allah izin atau Allah tak izin, itu saya tak tahu. So doakan saya insya-Allah berjaya. Okay, so saya rasa saya nak open Q&A. Kalau ada apa-apa soalan, mungkin ada tuan-tuan perempuan yang ada keinginan nak buat macam apa yang saya buat ni. Kalau nak tanya dari segi preparation, dari segi documentation, dari segi macam mana nak border crossing dan sebagainya. Okey, inilah peluang nak tanya. InsyaAllah saya cuba untuk jawab sebaik yang mampu. Pergi Bahrain dulu. Pergi Bahrain dulu lah. Bagi lepas Bahrain dulu. Okey lah. Tak, Aijah tak ada. Boleh? Okey, yes. Masa akak nak pergi tu akak study dululah. Maknanya nak pergi satu-satu negara tu akak pilih negara tu macam mana? Masa kali pertama, sebab kita kali pertama kan, masa kali pertama buat route round the world memang study betul-betul. Sebab kali pertama dan kita perempuan seorang-seorang pula tu, akak selalu fikir tak nak nanti if anything bad happen to me, nanti orang akan cakap itulah mengada-ngada, gatal sangat nak buat benda ni. Lepas tu bila dah ada masalah menyusahkan embassy, menyusahkan kerajaan. So akak buat preparation betul-betul. But for this time, more or less akak tahu negara apa akak nak pergi, tapi route dekat mana akak tak, I will do my research as I go. Sebab akak tak cukup, bukan tak cukup masa, sebenarnya banyak masa tunggu COVID dah itu, tapi sebab tak ada mood. So lagi satu mungkin sebab kali ni akak memang free and easy dan juga tak ada time frame. Sebab akak dah pencen kan. So kalau rasa seronok maka lamalah di atas jalan, kalau rasa tak seronok then I shorten the trip. So sebab akak tahu akak tak ada kekangan dari segi masa, so akak tak adalah beria-ria buat research. So akak slowly macam tu. Tapi kalau sebaik-baiknya buatlah research, because I always believe that failure to plan is planning to fail. Okay, one question. Yes. Macam mana penerimaan keluarga, suami dan anak-anak? Okay. Sedap aku. Okay, first of all saya tak ada suami. Okay, saya single. I mean saya single mom. Anak saya 2 orang lelaki, dua-dua dah besar. So saya tak ada komitmen apa-apa dari segi family lah. So anak sulung saya pun dah kahwin, ada 2 anak. Saya ada 2 orang cucu lah. So penerimaan diorang, mula-mula dulu mak saya memang risau. Dia sangat-sangat risau.
Tapi bila saya dah berjaya tunjukkan pada dia yang I can take care of myself, so dia okay. Anak-anak saya memang sebab dia orang dah biasa. Daripada sebelum saya buat ride ni, saya memang selalu backpacking merata-rata. Jadi dia orang memang dah faham mak dia orang macam mana. So bila saya kata saya nak buat second world ride, dia orang yang terlebih-lebih excited berbanding saya. So it's okay. So I mean tak ada, dia orang faham dan dia orang okay bagi sokongan. Okay. Soalan lagi. Ya. Saya nak tanya dari segi motosikal tu. Sebab saya pengguna MZ juga. Nak tanya motor spender kita dekat Malaysia. Okey, lepas tu ada tak macam mana cabaran dia time nak servis tu, dan ada tak rosak tengah jalan ke mana? Okey. Kalau MZ ni, dia sebenarnya bukanlah motor untuk bawa macam gini punya extreme adventure ride kan. Dia patutnya MZ tu adalah motor untuk main-main dekat dalam bandar kan, bukan untuk bawa untuk long distance macam ni. Tapi mungkin disebabkan saya adalah seorang yang jenis yang saya sayang apa barang-barang saya. So kalau boleh tak nak langgar lubang, kalau boleh ada bonggol ke atau ada macam jalan tu tak rata ke apa ke, saya akan brake. So brake memang cepat habis because of kita jaga. Saya nak motor tu lasting. Jadi bila saya menggunakan motor tu secara berhemah, it didn't give me any problem. So memang tak pernah breakdown. Daripada GDR 1 sampai GDR 2, masalah dia cuma ada sekali dulu sebabkan hujan. Saya ride dalam hujan setiap hari. Air hujan masuk dekat celah-celah starter punya tepi tu, menyebabkan berlakunya shortage. Jadi bila saya mati enjin tak boleh start. Berlaku dekat Spain masa tu. So saya agak panik jugalah masa tu sebab dia 3 kali pagi tak boleh start. Saya suruh orang tolak, okey boleh start. Dan bila saya sampai petrol pump, dia mati enjin, tuang minyak, nak start tak boleh. Saya minta orang dekat petrol pump tolong tolak, okey boleh. Tapi dah susah sikit nak start. Tapi hari tu perjalanan dia jauh, dekat 600 km. Second time saya pergi petrol pump, tuang minyak, lepas tu nak start balik, tak boleh. Suruh orang tolak, sampai sudah tak boleh. So masa tu saya dah fikir, apa masalah dia. Sebab kalau katalah bateri weak, saya dah ride dah berapa ratus kilometer dah hari tu, sepatutnya by right bateri dah charging. Tapi kalau dia tak boleh kat start, maknanya saya dah fikir apa masalah dia, rectifier ke atau ada problem-problem yang lain kan. So saya risau jugalah. Tapi masa tu nasib baiklah Allah nak tolong. Dan waktu saya tengah termenung, fikir apa nak buat, because saya dekat petrol pump in the middle of nowhere waktu tu. Tak ada bangunan lain ke apa, rumah-rumah orang tak ada. Dia je semata-mata petrol pump tu seketul kat situ. Tapi Allah nak hantar bantuan dengan cara tiba-tiba ada seorang lelaki approach saya. Dia tak boleh cakap English, dia orang Bulgaria. So kami communicate pakai Google Translate. Rupa-rupanya dia biker. Dia biker dan lepas tu dia tolong saya lah. Dia tolong saya bawa mekanik dia ke situ. And then bila mekanik datang, godek-godek sikit tak sampai 3 minit, elok je motor tu start. Then lepas tu masalah yang kedua adalah bila saya dekat Tanzania tahun lepas, itu bukan masalah enjin, masalahnya bad fuel. Sebab saya tuang minyak sebelum saya keluar daripada Zimbabwe, kat sana memang petrol kotor. Jadi kalau nasib tak baik, bila petrol kotor tersumbat, and then lepas tu masalah dia start. Itulah bila saya dekat Tanzania, minyak masa tu masih ada 2 bar lagi. Tiba-tiba dia start semput-semput, mati-mati enjin. Itu memang struggle nak menyampai ke my destination. And then ambil masa yang lama sebab every jalan dalam tak sampai 100 meter mati enjin. Bayangkan nak menyampai. So tapi masalah tu still saya dapat continue sampai Addis Ababa, sampailah COVID. Barulah semalam alhamdulillah kita punya Presiden BKQ Zarin, mana Zarin? Zarin dengan Din, dia dah balik. Dia orang 2 orang ni, saya cakap terus terang Zarin, masa you all tengah buat akak punya motor semalam kan, kat dalam hati ni berdoa banyak-banyak, because sebab apa kan, out of all people in this world kan, bila sampai dekat Doha ni ada orang yang nak tolong. So akak rasa macam, sebab itu adalah benda yang selalu buat akak susah hati tau. Sebab macam hari tu sebelum masuk ke Qatar pun, dekat border almost dekat dekat Abu Samra tu, sebelum sampai ke border Abu Samra tu, motor akak dah mati-mati enjin dah. Nasib baik ada spare fuel.
Sebab bila tuang minyak dia naik balik, dan dia boleh okey lah balik. Sebab dia kan keladak-keladak minyak kotor tu dia dah terbenam, dia dah mendap dekat bawah. So bila minyak tinggal sikit, dia akan jadilah problem tu. So semalam dia orang dah tukar filter. So I'm confident masalah tu kiranya selesai lah. So really terima kasih pada Zarin dengan Dave, bagi diorang tepukkan sikit semangat brotherhood yang terbaik. Terima kasih. Kalau nak GS ada. Boleh. Yes. Cubalah FZ tinggal sini. Tapi kenapa pilih FZ? Kenapa pilih FZ? Good question. Kenapa pilih FZ? Nombor satu, sebab bila kita travel overland, ada setengah-setengah negara yang mewajibkan kita ada kanin. Kanin ni macam saya cakap tadi, pasport untuk kenderaan. Bukan semua negara nak kanin ni. Ada serta-serta negara. Macam Bahrain perlukan kanin. Qatar tak perlu. Tapi UAE nanti perlukan kanin. Kalau you bawa motor daripada GCC countries, tak payah. Tapi kalau you bawa motor daripada Malaysia, you need to have kanin. Kalau you all ada cita-cita nak ride daripada Qatar back to Malaysia, you akan pass by Iran, perlukan kanin. India perlukan kanin. Pakistan perlukan kanin. Okay, so kanin ni harga dia sama macam nilai semasa kenderaan kita. So kalau you bawa GS you harga RM100,000, nilai semasa dia RM100,000. RM100,000 lah you kena letak dekat company yang issue dekat ni sebagai deposit dan jaminan yang kita tidak akan menjual kenderaan kita itu di negara orang. So bila kita dah bawa balik kenderaan ke di mana tempat kita start, so kita buktikan kita dah bawa balik kenderaan dan kita dapatlah balik duit tu. Duit tu bukannya kita bayar terus kat dia. Itu deposit, jaminan, wang jaminan. So bila kenderaan yang kita gunakan tu murahlah kanin dia. So macam FZ saya, nilai semasa dia RM5,000 je. So RM5,000 lah deposit yang saya kena letak dekat AAM, Automobile Association of Malaysia. So RM5,000 je. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa FZ? Sebab it's a fuel safe motorbike. Full tank 12 liter. Kalau jalan flat, kalau tak ada angin, boleh bawa saya 400 km dengan load yang saya bawa tu. Ya. So, tapi okey. Tapi motor tu tak laju lah. Okey, motor tu tak laju. But then kalau you fikir, kita touring, kita nak enjoy view, kita bukan nak ukur jalan. Jadi you don't need speed. Okay, so kalau you boleh cruise, kalau macam janganlah bawa macam saya ride pindah rumah. Macam-macam harta karun saya bawa, my bike is my house. So kalau you bawa barang tak banyak sangat, you boleh lagi dapat 1-2. Kalau jalan tu tak ada angin, tak ada apa kan, flat, you masih boleh speed 120 takkan tak cukup. Cukup lah kan, nak laju-laju pergi mana? Nanti kentar tak dulu. No, sekarang kan kalau katalah okay, daripada sini you nak balik Malaysia and then you masuk Europe, nak jalan-jalan pergi Switzerland dengan jalan gunung, mana boleh bawa 1-2 pun. Speed limit dia mungkin 70-80. So you don't need speed. Actually you do not need speed sebab you nak enjoy the view. Okay, so motor FZ memang jimat minyak, and especially in countries which fuel is expensive. Contohnya macam dekat Itali. Dulu waktu saya ride dekat Itali, minyaknya 1.8 euro seliter. So berapa? RM8. So dekat lagi satu negara dekat mana yang mahal? Turki pun lebih kurang RM8 lebih seliter. Bukan RON 97 tau, RON 91. Saya kena pilih minyak yang murah je masa tu. So kalau you pakai motor yang kuat minum, sedialah duitnya. Okey, itu sebab yang kedua. Sebab ketiga kenapa FZ? Sebab motor FZ ni dia motor yang bukan high end. So mana-mana bengkel bawah pokok boleh repair, insya-Allah. Cuba kalau bawa motor GS ke, Harley ke, any breakdown, takkan nak hantar dekat bengkel bawah pokok. So katalah kalau you breakdown dekat satu tempat yang terpencil and the nearest service center is 3,000 km away.
Macam mana you kenalah letak motor tu atas tow truck ke whatever, hantar pergi ke service center dia. Sebab motor-motor mahal ni dia banyak komputer. Jadi kena hantar dekat service center. So FZ tak ada benda-benda ni. So mana-mana orang pun boleh repair. Okay. And then lagi sebab yang keempat kenapa saya pilih FZ ni, sebab dia mudah nak di-handle dan dia tak berat. So always remember, kalau you ride solo, you kena bawa motor yang kalau if you drop the bike, you can lift it up. Itu penting. Jangan bawa motor yang you seorang tau. Kalau you jatuh dekat mana-mana tempat gym bertendang, tak ada orang lalu, and you tak mampu nak angkat motor tu, macam mana? So kena pilih lah motor yang kita boleh angkat. Kak, saya nak tanya tips. Macam mana posture riding? Sebab Kak hit 600 km, 800 km, tak buat stretch. Aku sakit pinggang, aku tak tahu. Stretch before riding. Atas motor, no, actually atas motor kita boleh stretch juga. Kita melengkung ke, kita buatlah stretching. Sambil-sambil atas motor tu kita masih boleh exercise sebenarnya. So, tapi one thing lah yang saya selalu buat adalah saya tak nak ride everyday. Sebab apa, kalau kata saya ride lebih dari 300 km sehari, esoknya saya tak nak ni. I try untuk ni. Sebab lagi-lagi saya bukan muda lagi. So, saya tak nak stresskan my body system. Nanti masalah. So, hari ni ride, esok rest. Hari ni ride, esok rest. So, macam tu okey. Okey, lagi. Tukar tayar kat mana? Tukar tayar dekat mana? Tukar tayar kat bengkel lah. Takkan saya tukar seat. Every bila dah botak dalam 20,000 km, tayar dah botak, and then mesti kena tukar. Tanya soalan. Okay, so when did you start? Like, I think you said it already, but I didn't hear. But Okay, tak faham. Start what? For my second world tour, I started in December 2019. Lagi? Next question. Ada lagi soalan? Kalau tak ada soalan, akak nak bagi tips sebab akak rasa korang tak terfikir pun nak tanya soalan ni. Okay, may I? Yes. Okay. So akak nak bagi tips border crossing. Apa nak kena buat? Okay, ini tips. Bukan semua orang nak bagi tips ni. Okay, bila kita sampai ke border tak kira lah kita penat macam mana, kita lunyai macam mana, jangan sekali-kali tunjuk muka ketat pada officer. Kita senyum, sambil-sambil senyum kita gelak, kita cakap lah kata, I'm so tired. Kita bagi dia kesian, bila dia kesiankan kita, dia percepatkan urusan. Ini kita sampai-sampai, memanglah kita penat. Bila penat macam mana nak senyum? No, bila dekat border, you kena paksa senyum tu. Tak ikhlas pun tak apa. Yang penting you kena senyum, you kena buat supaya officer kesiankan you. Ini kadang-kadang kita tak sedar muka kita ketat. Kita tak sedar sebab kita penat kan. Jadi bila penat normal lah kalau kita akan tunjuk muka yang ketat. Tapi apa impact dia? Impact dia, officer tengok muka kita pun menyampah. Sebab kita sampai-sampai dia akan fikir, ya apa ni datang dengan muka masam je kan. So itu rule number 1. You mesti bila sampai border senyum, greet dia. Macam akak selalunya, akak akan belajar basic words. Macam contohnya lah, kalau Arabic ni, apa yang aku cakap aku dah lupa. So kita greet lah, kita greet dalam bahasa dia. So mana-mana negara, mana-mana officer, dia akan rasa berbesar hati bila kita sampai kita greet dia dalam bahasa dia. Assalamualaikum, yes. Kalau dekat negara Arab, Assalamualaikum lah. So that's what I always do. Kalau dekat Afrika diorang punya budaya mesti cakap hello, how are you? Mesti. So every time buat macam tu. So kita bila kita buat macam tu, dia rasa kita kawan dia. Orang Afrika kalau jumpa kita tak ada lah. Dia mesti kan wajib kan, dia akan cakap, dia akan tanya how are you. So like you all guys kan, kalau katalah ni, kalau boleh you shake hand dengan dia and then you offer lah rokok. So rokok tu is always a good, orang kata apa, starter for conversation. And then lepas tu lagi, kalau macam saya perempuan, saya tak hisap rokok, okay? Dan kalau officer tu perempuan, takkan kita
nak offer rokok kat dia kan. Dan saya pun memang tak beli rokok sebab saya tak smoking. So saya akan puji-pujilah. Carilah poin mana-mana nak puji dia. Tapi lelaki jangan buat macam tu. Lelaki kalau puji perempuan takut jadi lain. Okay, kalau macam saya perempuan, saya cakap lah, saya puji subang dia ke. You kena smart tau benda-benda macam ni. Sebab kita nak tackle orang tu. Because dekat border, anything can happen. Kalau dia deny you entry, dia tak bagi you masuk. Sedangkan deny entry, so far tak ada. Sebab dia tak buat benda macam ni lah. So kita cari apa-apa point yang kita nak puji dia. Kalau tak ada point lah, kalau katalah macam dekat Afrika tu, Allah hai makcik Jenab tu tak ada apa yang lawa yang nak dipuji. So kita pujilah negara dia. Cakaplah, I'm so looking forward to visit your country. I heard that your country is so beautiful. Lantak aku kelentong lah apa-apa pun. Janji bagi dia senyum. Once dia senyum, everything is going to be easy for you. So itu tips yang Kak boleh share lah bila nak border crossing. Always remember, jangan tunjuk muka ketat. Okay. Kita dari jauh dah. Ada lagi nak tanya? Ada lagi salah berapa lagi? Dubai ada salah lagi. Last question. Last question. Last question. Perempuan ada? Perempuan lah. Sorry aku kencing ke. Ya. Apa lagi hasrat yang nak capai yang paling hasrat nak capai lagi? target dari sebab tak ada untuk yang tadi. Okay. Apa lagi yang tak nak capai lagi? Tak tahulah nak cakap sebab okay, first of all, akak ni minimalis kan. So, orang minimalis ni dia tak adalah banyak sangat benda yang dia nak capai. So, I think kalau dah capai apa yang akak nak buat ni, lepas ni akak just nak fikir nak fokus untuk akhirat je lah. So, kita nak menuju ke sana kan. Itu pun tak tahulah sempat complete ride ni ke tidak kan. Tantai esok-lusa. Tak naklah cakap, aku tengah musafir ni. Kan? Tapi I think I don't know. I'm just saying for now. For now, inilah impian nak cuba ride motor, nak cuba jejak all 7 continents of the world. Sebenarnya akak dah buat dah 6 benua dah buat dah. Tapi Antartika tak sampai lagi lah. So yang lain tu cuma repeat lah. Europe repeat, North America repeat. Tapi pergi ke tempat yang kita belum pergi lah. Itu kan benua besar. Dulu kita ride sebelah lain. Sekarang ni kita cari route yang baru lah. Macam tu. Okay. Dah? Okay? Tak ada. So kalau tak ada kami ucapkan Nak share achievement kat Anita. Ada tapi ada banyak juga yang nak sabar. Mana macam kan ni? Insya-Allah. Kak Anita dia ada dapat award Excellent Academic Award from PSI tahun 2002. Kak Anita ialah Malaysian Amateur Athletic Union Level 1 Coaching Course Best Student Award 2005. Hadiah Latihan Persekutuan Award by Malaysian Education Ministry 2007. Dia ada Certificate of Excellence for Successfully Conquering Mount Everest Base Camp 5,360 meter Jun 2014. Lepas tu dia ada Outstanding Individual Achievement Award by Malaysia Book of Records 2014. Award presented during Night of Achievers where the XPM Malaysia, okay, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Majid Tun Razak was the guest of honour. MBOR, Malaysia Book of Record had listed her Central Asia ride in their publications as first woman to ride solo across 5 Central Asian countries on motorcycle 2013. And then Outstanding Individual Achievement Award by Malaysia Book of Record 2014. Ini Aisyah. Kembara Solo Stands Asia Tengah 2014. Kemudian her first adventure travelog ada kat sini. And then in 2016, she created history as the first Muslim woman who rode solo around the world on a motorcycle. Ada certificate the Malaysia Book of Record recognized her by her ride as first solo motorcycle ride around the world. Okay. Asia Book of Record also recognized her ride as longest bike solo ride across the world. Oh, banyak ni award dia. InsyaAllah award dia dah achieve so many awards during her ride. So
So just kita nak share apa buat, so kita tahu siapa Anita Yusof. She was, it's not only kita kenal hari ni, dia datang daripada Saudi, datang saja. tak, dah lama Kita dah kenal dia dah lama sebenarnya. She was the first Malaysian ever get a apa tu? Get apa ni 2017 dia ada dapat GV Oh, sponsorship. okay, mungkin ni apa? GV appointed as an ambassador. Yes, the world leading brand for motorbike accessories based in Italy had appointed her to be their brand ambassador. Italy GV. GV ya. Bukan GV Malaysia, Italy. Sampai sekarang ke? Tak, sekarang tak adalah, dah 3 tahun. 3 tahun jadi ambassador. Okay, Horizon Unlimited, the most prestigious World Overlanders Association held their annual meeting at Sumbawa, West Nusa Tenggara, Indonesia, tahun 2017. Kak Anita was invited to be one of the speaker and presented her stories with all the participants. And then, ini Kak Jabatan Perdana Menteri selected her as one of the Negaraku Icon 2017 sama-sama dengan Datuk So Chin On, Kak Anita, Dr. Arshil, Datuk Ziana Zain and Datuk Rosham Noor. Wow. Kemudian Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sultan Idris also recognized her achievements and awarded her tokoh Alumni UPSI 2017. Banyaknya! Kita apa tak ada ya? Lepas tu, Kak Anita published her second travel log, Global Dream Ride, Andai Ini Takdir Yang Kupilih. Wow. And then, she was also invited to give a talk about her world ride and was selected one of the panelists in 2 forums at the World Overland Expo Arizona, USA. She was the one and only speaker, Masya Allah, From Asia. Again, she was invited to present at Horizon Unlimited Indonesia at the West Jawa for the year 2018. Okay. Lepas tu, GV 40th Anniversary Celebration at EICMA Auto Show, Milan, Italy on 2018. Kak Anita is the special guest during GV 40th Anniversary Celebration. After the celebration, she talked about her ride to the media at EICMA Auto Show, which is the biggest vehicle exhibition in Europe. Kawado. She represented Malaysia at Zafigo X 2018, an event dedicated for women travelers and patronized by Datin Paduka Marina Mahathir. She is also one of the panelists in Overcoming Fear Forum. Wow. Okay. Berpeluh dah baca report dia. Again, she made Malaysia proud when being selected as a presenter at Emirates Travelers Festival, which was patronized by the Crown Prince from Dubai. And year 2019 seemed to be promising for Kak Anita, when she was featured in Fireflies in Flight magazine for March 2019 issue. Lepas tu, she made the country proud again and again when being chosen to represent Malaysia in I Shape My World campaign by Levi's Worldwide in conjunction with dapat banyak jeans Levi's. Ada lah. Okay, lagi tak? The famous era radio listed her as one of the 16 most influential Malaysian women in world. Yang most influential Malaysian woman in the world. Masya Allah. So belilah buku Kak Anita. Sekarang kita dah ada berapa Kak? Berapa buku? Okay, saya dah publish 5 buku. Tapi sekarang yang ada stok cuma GDR siri 1, siri 3, siri 4. Okay, my first book Kebara Solo Stance Asia Tengah sold out. Global Dream Ride siri 2 pun sold out. After second print dah sold out. Tapi sekarang ni kalau beli pun siapa nak urus. Oh ya. Tak ada dah. Nak ni kalau beli maknanya post ke Malaysia boleh lah. Malaysia ni tak boleh lah. Boleh. Malaysia boleh insya-Allah. Tapi macam mana nak urus? Ambil order nanti bagi tahu langkah. Siapa nak order bagi tahu nanti. Ya?
GDR siri 2 tu ada e-book sebab dah sold out, so jual lah dia punya ni. Tapi kalau mana-mana yang buku fizikal masih ada, so saya jual buku fizikal lah. Dia ada dalam Shopee lah? Ha? Tak ada. Tak ada dalam Shopee. Agak lah, dapat sangat kaki Shopee. Kan? Pada accept dah beli kat sini. Tapi satu je tak pernah ride, tak pernah pergi ride race. Kita orang dah. Mana? Oh, Tapi itulah kan, actually apa yang Mona baca tu, bagi saya selalulah orang macam komen dekat saya punya social media, cakap awak hebat lah, awak itulah kan, awak ni kan. To me, no, tak ada. Saya I'm just a normal person. Mungkin mempunyai saya tak hebat pun. Saya just orang biasa, cuma impian tu sedikit luar biasa. Dan bagi saya yang hebat adalah izin yang Allah bagi supaya saya berjaya buat benda tu. Tanpa izin Allah, saya tak boleh buat apa-apa, saya tak capai pun apa yang saya dah capai, dan I'm nobody lah. Izin Allah tu yang paling hebat sebenarnya. Tapi bila menjelajah solo ni, cabaran tu kena kuat lah. Mental. So sebab tu saya cakap Allah yang bagi. Whatever that I have, kalau mental saya kuat, kalau saya gigih ke, kalau saya apa sekalipun, kalau fizikal saya boleh mampu tahan, macam tadi cakap kata saya boleh ride jauh-jauh, macam mana badan, macam mana tak sakit ke apa ke, semua tu Allah yang bagi. Tanpa pinjaman dia tu, I'm nothing. Tapi sebab Allah yang bagi, dan I'm blessed lah. I'm blessed sebab Allah bagi semua tu pada saya. Sangat bersyukur. Okey, so terima kasih apa Mona baca anugerah latar belakang sedikit tadi. Dan pihak kami pun penganjur program ni semalam sepanjang 3 hari Kak Anita berada di negara Doha, di ibu negara Qatar Doha. Tuan rumah, terima kasih kepada Aisyah dan semua peserta geng-geng gurun, bikers, BKQ yang terlibat pada malam ni. So, InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan surah Wal-As dan Tasbih Kebarah. Dan semoga Kak Nita berjaya dalam misi seterusnya. Amin. Thank you so much, and again terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih. Kak mungkin tak ingat nama semua orang, tapi I have you all in my heart, dan Akak akan doakan untuk semua selagi Akak bermusafir tu. I always doa untuk semua orang yang telah membantu, yang mempermudahkan urusan walau dengan apa cara sekalipun. Terima kasih banyak-banyak. Kenang daku dan doamu. Kenang daku dan doamu. Okey. Alright. Okey, boleh prepare untuk dia. Isyak dengan terawih. Bergambar dah.